Right, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so kita start market outlook kita pada hari ini. Right, so ini adalah kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. Sebagai fokus pada pelan malam nanti kita ada crude oil inventories dan dijangka crude oil inventories kemungkinan besar akan uh, rendah disebabkan oleh produksi daripada oil rig di US yang berkurangan beroperasi disebabkan oleh typhoon pada tempoh hari. Okey, dan seterusnya untuk euro US dollar masih lagi di dalam keadaan terkesan dengan pengukuhan US dollar buat masa kini disebabkan oleh kadar faedah yang masih lagi kekal tinggi, jadi sedikit sebanyak akan menyokong US dollar untuk didagangkan secara positif berbanding daripada mata wang. Dan pembentukan carta ataupun chart pattern double top pada carta daily serta RSI berada di paras overbought juga memberi petunjuk awal perubahan awal arah trend. Dan paras harga juga gagal disokong oleh paras sokongan SNR Dynamic menggunakan EMA 21 dan juga 34 hari iaitu berasaskan Fibonacci sequence number. Dan seterusnya EMA masih lagi belum membuat dead cross. Okay, so there is no sell signal right now, but based on price action itself dah beritahu awal yang akan ada kejatuhan buat masa kini. Jadi selalunya lagging indicator ni akan memberi satu indikasi yang agak lewat. Basically 20% daripada pergerakan harga sudah pun berlaku, baru dia akan bagi dead cross ataupun golden cross untuk membuat pembelian ataupun penjualan. Okay, so buat masa kini kalau kita lihat RSI juga berada di bawah midpoint line iaitu bawah daripada 50, menandakan momentum akan didagangkan lebih cenderung ke arah yang lebih rendah lah. Okay, so kalau anda dapat lihat kat sini pada awalnya dia membuat double top dan seterusnya a lower series of peaks and trough has been formed dan adanya apa orang panggil short term trend line dan paras harga juga berada di bawah short term trend line ataupun kita panggil dia sebagai panggil satu value trend line, satu lagi saya pun dah lupa dah nama lagi satu. Selalu kita gunakan dekat dalam exams. Sekejap saya tengah ingat. Nanti kalau saya ingat saya akan beritahu. Okay, so buat masa kini paras harga berada di bawah sokongan daripada bawah trend line dan dijangka akan didagangkan secara rendah ke paras yang lebih rendah. Okay, dan kalau kita lihat buat masa kini dia buat swing low and dia buat swing high tetapi gagal untuk mencipta kenaikan yang lebih tinggi disebabkan oleh halangan daripada dynamic SNR. RSI berada di bawah midpoint line dan lebih cenderung untuk didagangkan rendah buat masa kini. Jadi kita jangkakan akan ada kejatuhan lanjutan di dalam euro US dollar di masa yang terdekat ini. Right, yang seterusnya Bitcoin kekal di dalam fasa trending phase up buat masa kini untuk long term. Sekiranya Fed menurunkan kadar faedah, BTC akan didagangkan ataupun berpotensi untuk didagangkan secara positif. Dan perlu ingat ini juga adalah aset spekulatif di mana ianya lebih cenderung untuk bergerak lebih kepada arah menggunakan fundamental yang tidak menentu. For example, pada tempoh hari dengan adanya kes daripada FTX dan sebagainya telah menjejaskan paras harga Bitcoin dan seterusnya apabila kadar faedah dalam keadaan yang bakal diturunkan, seterusnya ianya telah pun melonjak ke paras yang lebih positif lah. Ini adalah disebabkan oleh pelabur peranggapan di mana satu hari nanti apabila kadar faedah diturunkan sudah pastilah US dollar akan weaken dan seterusnya akan menyokong Bitcoin untuk didagangkan secara positif. Dan juga pelabur-pelabur besar seperti institusi kewangan dan juga retail trader beranggapan kemungkinan besar akan menyebabkan murah untuk mereka membeli Bitcoin di masa yang terdekat nanti. Right, yang seterusnya kalau kita lihat daripada segi Dow Theory Concept, currently we are the trending phase up and there is no signal yet that it will reverse. So trend will persist to the upside untuk long term. Okay. Tetapi sekiranya ada short term retracement to the downside, it is normal for profit taking dan daripada sudut tempoh jangka masa panjang, saya jangkakan sekiranya dia break out daripada monthly punya resistance ini dan kemungkinan besar akan ada short term retracement to the downside untuk dia ambil sebagai buy on dip. Okay, so apabila adanya buy on dip and then next month sekiranya dia close above the previous peaks and the trend will continue to the upside,
maybe boleh reach to 100,000 per Bitcoin. So that's what we should expect lah. Okay, but last time saya masih ingat lagi apabila Bitcoin berada di paras sini, saya berada di syarikat yang lain sebagai tenaga pengajar dan juga analis. Saya bagi tahu yang Bitcoin akan didagangkan rendah. So kemungkinan besar akan sampai baliklah ke paras di mana ianya bermula, dan ianya benar-benar berlaku, tetapi tidaklah sampai ke paras 8,000 ataupun sehingga ke paras yang terendah. But still it moving to the downside, and then kita dah dapat lihat adanya accumulation phase, dan what we should expect selepas accumulation phase sudah pasti akan ada trending phase up. So that's why pada tempoh hari saya dah buat this module untuk anda melihat sendiri tempoh jangka masa panjang apakah efeknya terhadap pasaran. Pasaran bergerak dalam keadaan cycle, dan sekiranya menggunakan konsep dan teori, this is a very simple ideology to understand based on accumulation, trending, distribution, and also trending phase up. It's just a market cycle only. Okay, so currently kita berada dekat fasa trending phase up. So get ready, sekiranya adanya distribution, dia akan bergerak dalam keadaan seakan-akan sideways dahulu, dan dia akan buat top reversal sebelum adanya kejatuhan. Dan macam saya cakap tadi, sekiranya dia berjaya close above the previous peaks on the monthly chart, then we should expect that the price will continue to be outside. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari Jumaat. Okay, jangan lupa pada belah malam Jumaat nanti kita ada webinar bersama dengan partner ataupun IB daripada e-market juga. So anda boleh join lah. So yang ini topik dia tentang money management. Okay, alright. Cara-cara untuk register ada dekat dalam Telegram saya nanti, dan juga Telegram e-market nanti saya akan bagilah cara-cara register untuk mendapatkan link tersebut. Alright, so itu sajalah perkongsian untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada hari Jumaat dan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.